Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Latifah Ramli. Terima kasih Habibah Jalal, Ismail Muhammad Faruq. Ahlan wa sahlan Faruq Penang. InsyaAllah banyak sikit nak. Mastura Abdul Malik. Alhamdulillah. Dan pagi ini insyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kitab kita, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Tafsir Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. Tafsir Ibnu Kathir, tunjuk atas bawah hilang. Itu Tafsir Ibnu Kathir. Dan kita berada pada ayat 273. Maraudah Selasih Hasan. Okey, siap. Baca dua ayat. Start ni orang. Ni mic. Ya. Dia sampai. Tak sampai. Tak nampak muka. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita sambung ayat 273. Allah berfirman lil fuqara'il ladzi usiru fi sabilillah. Berinfaklah, yakni berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat, yakni oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat, yakni berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka kaya kerana memelihara diri daripada meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa sahaja harta yang baik kamu nafkahkan, yakni di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. 273. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari, sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat pahala di sisi Rabb-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Al-Baqarah 273 hingga 274. Okey. 479. Muka surah 479. Perenggan kedua. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Firman Allah, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat, yakni oleh jihad di jalan Allah. Maksudnya siapa ni? Allah suruh berinfaklah kepada orang-orang fakir. Lil fuqara'i, kepada orang fakir, alladzina uhsiru fi sabilillah, yang mereka ni terikat di jalan Allah SWT. Siapa? Kisah ini terkait dengan orang-orang muhajirin. Siapa muhajirin? Sahabat-sahabat Nabi SAW yang duduk di Mekah, akhirnya pindah pergi Yathrib, pindah pergi Madinah. Tuan-tuan boleh bayang, mereka pindah pergi dalam keadaan mereka tinggal semua benda. Kita merasa-rasa mampu tak buat lagu tu? Orang suruh kita pindah pergi satu tempat, ni barang-barang yang duduk di rumah kita, kita tinggal. Bukan sekat barang, rumah kita pun kita tinggal. Sallallahu alaihi wasallam. Kenderaan kita tinggal, duit semua kita tinggal. Pi selai sepinggang. Sallallahu alaihi wasallam. Nuraihah Muhammad Dom. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu subhanallah, saya sebab tuan-tuan, pi selai sepinggang. Nak pindah pergi mana ni? Pindah pergi satu tempat. Nak kerja apa kat sana? Tak tahu nak kerja apa kat sana. Siapa nak sambut kita kat sana? Tak tahu siapa nak sambut kita.
Silap-silap tak sampai dalam perjalanan tersebut, kena tahan cekat jalan, ada yang sakit kena apa sebagainya. Saudara selamat, ni rumah kita tinggal tu, boleh dapat balik tak? Tak tahu boleh dapat balik ataupun tidak. Mungkin orang rampas, harta mungkin orang ambil. Saudara selamat tuan-tuan, pi dalam keadaan tak tahu ni, tapi pindah pi pasal apa? Fi sabilillah, jalan Allah, lillahi ta'ala, kerana Allah SWT. Tuan-tuan, kita tak mampu buat. Tapi itulah yang dibuat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi SAW sangat appreciate, sangat menghargai apa yang dia buat tu. Dan dua apa Nabi SAW buat? Nabi SAW minta para sahabat daripada Ansar, sallallahu alaihi Muhammad, untuk meraihkan mereka. Di antaranya ialah dengan bersedekah kepada mereka ni, infak kepada mereka ni, bagi pertolongan. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lil fuqara'i alladhi uhsiru fi sabilillah, yakni kepada orang-orang fakir yang terikat oleh fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Maksudnya para muhajirin yang menyibukkan diri mereka untuk membela Allah dan Rasulnya, serta telah tinggal di Madinah. Mereka tidak memiliki usaha atau penghasilan untuk mencukupi keperluan dalam kehidupan mereka ni. Tak ada apa, kerja tak ada, duit tak ada. Sallallahu alaihi Muhammad, nah, saya tak boleh nak bayang tuan-tuan, saya tak boleh nak bayang macam mana dia punya apa, pengorbanan para sahabat ni. Confirm kita tak mampu buat. Sallallahu alaihi Muhammad, orang kata, bos kita kata kita, tuan kena pindah pergi tu KL, kena pindah pergi KL. Saya duduk kat sana, duduk di mana? Tak tahu duduk kat mana. Ni rumah kat sini, kena tinggal. Kereta tinggal. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Duit tinggal. Siapa nak sambut kat sana? Tak tahu. Kerja kat sana, kalau ada kerja adalah, kalau tak ada tak ada. Asal pakai tak pi dah kita ni, kan? Tapi sahabat pi kat sana tuan-tuan, bukan pi kat sana terus dapat kerja. Yang kayanya, asalnya kaya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, di Makkah, sallallahu alaihi Muhammad, nama apa? Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi, orang kaya tuan-tuan. Waktu pindah waktu dia nak hijrah pergi ke Madinah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dia tahan dia dekat dengan sepadan nak keluar. Kamu dulu mai dulu keadaan kamu miskin, tak ada apa, keluar pun hendak keluar miskin, tak ada apa. Dia kata, syarat dia nak keluar ni, nak tinggal ikut Nabi ni, nak harta saya aja kan? Nak harta. Nak ambil kunci rumah, barang duk tahun ni, barang mas simpan tahun ni, duit simpan tahun ni, ambil asal kopi. Dia pergi selai sepinggang, tuan-tuan. Sampai sana bukan terus kaya, kena start balik all over again. Kena start balik pada awal. Yang sallallahu alaihi Muhammad. Abdul Rahman bin Auf sama. Sahabat yang kaya, meniaga sangat hebat. Pergi kat sana, tak ada apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak maksudnya? Tuan-tuan, hebat. Lalu depa ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam duk sibuk nak jaga, membela Allah dan Rasul sampai tak ada apa-apa. Nak cari duit, nak penghasilan untuk mencukupi keperluan kehidupan depa pun tak ada. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah berfirman. Allah kata apa? La yastati'u nadharban fil ard. Mereka tidak dapat berusaha di bumi, yakni mereka, yakni para muhajirin itu tidak dapat berpergian untuk mencari keperluan mereka ni ataupun nafkah. Nampak? Tuan-tuan, walaupun ayat ni menceritakan tentang sahabat-sahabat muhajirin, tetapi ayat Al-Quran ini dia akan sallallahu alaihi Muhammad terpakai sehingga ke hari kiamat. Sallallahu. Dalam kehidupan kita, kita berjumpa dengan orang-orang yang Allahumma salli ala Muhammad tak mampu untuk pergi cari nafkah dia sendiri. Tak mampu. Ada orang Allah uji dia dengan sakit. Ada orang Allah uji dengan ketidakmampuan dia. Bukan dia tak mau cari, bukan dia tak mau, tapi dia memang tak mampu sungguh nak cari. Memang tak mampu sungguh nak cari dia. Sallallahu. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, lafaz darban, ad-darbu fil ard bermaksud safar, ini berpergian. Hal ini sebagaimana firman Allah Taala, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salat.
Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasarkan solat kamu. Jadi perkataan daraba tu dia sesuai dengan maksud orang yang bermusafir, orang yang keluar, sebagainya. Dia sekadar nak beritahu je. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Firman Allah Taala, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang yang tidak tahu menyangka mereka kaya kerana mereka memelihara diri daripada meminta-minta. Ni sifat dia. Sifat dia apa? Sifat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang-orang muhajirin tu. Nabi SAW ajar apa? Jangan duk minta. Tak ada, jangan minta. Subhanallah. Nabi SAW sebut, aku bagi jaminan syurga, menjamin syurga kepada siapa? Kepada orang yang menjamin dirinya daripada meminta-minta. Ada tak orang ini macam tu? Minta, tiap hari minta, tiap hari minta. Salih alaihi Muhammad. Nah, salih alaihi. Wahasihat tubuh badan. Boleh nak bekerja, boleh. Tapi dia apa? Dia panggil dia fit apa? Suap. Sampai dia rasa macam apa pun nak kerja orang tu bagi kat tu. Ni Salih Muhammad. Buat apa nak kerja? Macam ala wasalan Haslina daripada Perth. Terima kasih setiap hari istiqamah. Semoga Allah bagi kebaikan kepada Haslina dan keluarga insya-Allah. Amin. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah Muhammad. Jangan sampai seorang tu dia rasa macam buat apa nak kerja. Waktu itu dia pergi buat tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, bagi bantuan waktu bulan puasa ni, waktu zaman PKP ni. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Orang duk heran. Pasal apa? Orang dah 2 tahun dah kami bagi rumah kat dia, tapi nak pergi duduk juga dengan rumah buruk ni. Pasal apa nak duduk dengan rumah buruk ni? Pasal apa? 2 tahun dah kami bagi rumah kat dia, tak mau pindah. Pasal apa? Pasal apa dia nak pindah? Duduk kat situ tiap-tiap hari orang duk bagi. Dia duduk kat situ, tiap hari orang duk bagi kat dia, orang sagi, orang main sumbangan kat dia, orang bagi sumbangan kat dia. Dia selesa duduk kat situ. Kalau dia pindah pergi rumah baru, orang tak bagi dah sumbangan. Ni selesa. Jadi subhanallah dan selesa. Ada orang macam tu. Nabi kata apa? Aku akan jamin dekat dia syurga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kepada siapa? Kepada orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad menjamin diri dia, menjaga diri dia daripada meminta-minta. Sebab tu para sahabat tuan-tuan susah macam tak minta. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu lapak sangat sampai ke tahap tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata menggelupuk aku ni, menggelupuk. Sampai orang ni letak kaki dekat leher dia. Dia ingat aku gila. Bukan aku gila, aku lapar. Tapi tak minta. Mai Sayyidina Abu Bakar. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad cerita pada aku berapa ayat Quran. Dia dengan harapan dia jauh di sudut hati dia dah. Kok Sayyidina Abu Bakar nak tanya lapar ke? Kan? Tapi Sayyidina Abu Bakar tak faham dia. Dia kata, nak ayat Quran, tak boleh ajak Quran. Dia tak faham Sayyidina Abu Bakar ni. Mai pula Sayyidina Umar. Dia kata, Sallallahu alaihi wasallam, kok Sayyidina Umar faham. Kan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu Sayyidina Umar minta berapa ayat pada Al-Quran. Nak ayat Quran. Bagi ayat Quran. Tak faham juga Sayyidina Umar pun. Mai jumpa Nabi SAW, Rasulullah saya lapang abang tu ya. Pasal apa? Pasal Rasulullah ni dipanggil macam ayah atau macam bapa dia. Tapi dengan yang lain dia tak minta. Pasal Nabi SAW pesan jangan minta. Orang yang menahan dirinya daripada minta-minta, Allah akan buat apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allah akan bagi dia rasa kaya. Dalam satu riwayat sebut orang yang leher itu buat belum translate lagi. Terima kasih. Saya ada yang dalam sekalian Ustaz Syumat, orang yang menahan dirinya daripada meminta-minta, Ustaz Syumat, Allah akan bagi dia rasa kaya. Dia rasa kaya. Baik, kita tengok sallallahu alaihi Muhammad. Dan
Sampai ke tahap para sahabat ni tuan-tuan, orang tak tahu kata dia miskin. Orang tak tahu dia miskin. Pasal apa? Pasal dia tahan diri daripada minta-minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yakni orang tidak tahu perihal dan keadaan mereka, menyangka bahawa para muhajirin adalah orang kaya kerana mereka menjaga pakaian mereka, penampilan, tingkah laku dan perkataan. Subhanallah. Pakai pun elok lagi, cakap pun elok. Cukup dah ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bagi cukup. Faham tak Ustaz? Kita pandang orang tanya lah. Macam mana keadaan ni? Teruk. Pandang orang tanya. Aduh, subhanallah. Dan dah lagi kita akan jumpa hadis yang takat mana yang disebut sebagai orang yang tak boleh minta. Takat mana yang dia ada. Kalau dia ada banyak tu, kemudian dia minta ke orang, dia sebagai orang yang memaksa orang untuk bagi. Sekali kita akan jumpa hadis. Sebab tu penting tuan-tuan, bila kita baca Quran ni, kita baca tafsir. Bahawa kita boleh faham sebenarnya apa yang nak disampaikan. Kita tak elaborate sendiri dengan Al-Quran ni. Kita tak akan mampu untuk faham Al-Quran kalau kita tak belajar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad disebut sebagai apa ni, tafsir Al-Quran. Kan, sallallahu alaihi wasallam. Syamsul Alif, terima kasih. Nurari, Uzairi. Baik, kita sambung. Penafsiran ini sesuai dengan hadis yang sebaliknya, tuan-tuan, sebaliknya. Ada orang yang minta-minta walaupun dia ada, tetapi dia memakai pakaian yang tak cantik, dia pakai pakaian yang buruk sebab dia mengharapkan orang bagi kesian kat dia. Tengok macam mana Nabi SAW ajak para sahabat. Walau kamu tak ada, tapi dia pakai cantik. Sebab apa? Sebab dia nak represent diri dia tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia nak represent diri dia tu. Nak tunjuk, sampai para sahabat kata, dia ni macam pakai kemas ni, ada duit ni. Tuan-tuan, orang ni macam mana nak beritahu? Bukan di kalangan sahabat kita yang susah itu minta, tetapi kita daripada kalangan sahabat dia yang merasa. Tahu tak? Concern ambil berat. Dia tu nampak lama dah tak kerja, ada duit tak? Dia tu nampak dia tak pernah minta, tapi kita ni sahabatnya, dia panggil ukhuwah Islamiyah. Macam mana Nabi kata apa? Tak sempurna iman seorang yang mampu untuk tidur nyenyak sedangkan jiran sebelah dia lapar. Mana dia tahu jiran sebelah orang lapar? Dia concern, ambil berat. Bukan jaga tepi kain, tapi dia saudara se-Islam kita. Tengok Salih Al-Asyamat, nampak lama tak kerja. Ni PKP ni, dia duduk niaga. Dulu duduk niaga tepi jalan jual nasi lemak. Sepanjang PKP ni tak boleh nak niaga. Dia dapat duit mana? Cukup tak cukup? Ni kita dapat duit sikit. Salih Al-Asyamat, Salih Al-Asyamat, makcik Kia tak apa. Ini makcik Kia. Kan, dan menteri sebut makcik Kia, suami dia pencet mama. Jadi Salih Al-Asyamat tuan-tuan, kan, Salih Al-Asyamat Muhammad. Dan lu subhanallah Salih Al-Asyamat, kita concern, kita ambil bahan. Cuba tanya kat dia, Salih Al-Asyamat, Kak, sepanjang PKP ni tak mega ke tak? Nak mega macam mana? Tak ada. Kak tak buatlah online ke apa, hantar nasi lemak apa semua sebagainya. Allah, tengoklah motor saya tu nak pergi hantar online lagu mana. Kak cukup ke ni? Alhamdulillah. Tak apa, nak ambil sikit kak aku buat belanja. Terima kasih, ingat juga kat saya. Ni boleh rada, lakul rada. Boleh tuan-tuan, Salih Al-Asyamat Muhammad, ambil berat. Kita kena ambil berat. Faham tak ni? Saya sebut hari tu, 2 hari lepas, pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz-ustaz kita, tutup guru kita yang duk mengajar kita. Tuan-tuan, saya sebut, lagi-lagi ni bukan saya. InsyaAllah, alhamdulillah cukup saya ni. Saya nak abang ni, ustaz-ustaz kita, tutup guru kita yang duduk dekat kampung-kampung, yang duk mengajar kita Quran. Mana? Yang duk mengajar dekat masjid-masjid kat kampung kita. Tuan-tuan tanya dah khabar ni cukup tak cukup? Dia hari tu dia duk mengajar kat di masjid, tuan-tuan. Dia mengajar kat masjid. Ada juga pendapatan dia, masjid bagilah RM50, bagilah RM100 kat dia. Tapi sepanjang PKP ni dia tak nak mengajar, tuan-tuan.
Saya sebab tuan pergi tanya tak khabar dia. Mesej tak ke dia? Assalamualaikum Ustaz. Telefon tak ke dia? Assalamualaikum Ustaz. Apa Ustaz? Sihat ke? Ustaz boleh tak minta nombor akaun? Pasal apa? Dah ni ada orang nak bagi sumbangan apa ke Ustaz. Terus ada abang kata kita nak bagi kat dia. Lagi dia malu. Faham tak Ustaz? Tuan, ambil berat tak tentang dia? Dia tak minta tuan. Pasal dia diajar untuk tak minta. Dia belajar, jangan minta-minta. Dia duk mengajar, jangan duk minta-minta. Dia duk sebut benda tu, takkan dia nak minta. Takkan dia tulis dekat dalam Facebook dia, siapa pun tak bagi duit kat saya. Dah lah lama tak mengajar, duit pun tak ada lah ni. Takkan dia nak sebut begitu? Dia tak sebut tuan. Sebab dia duk mengajar orang jangan minta. Dia duk sebut kat orang jangan minta. Kita ni kena ambil berat tentang dia. Faham ni Ustaz Jumat tuan-tuan? Tuan-tuan, Ustaz, saya nak bagi kat dia lagu mana Ustaz? Saya pun tak apa nak cukup. Tuan-tuan, kalau kita bagi RM10 kat dia, takkan RM10 tu pun tak mampu. RM10 boleh dapat banyak mana Ustaz? RM10 daripada kita seorang. No, grup WhatsApp kita ada 200 orang. Ni grup WhatsApp kita ada 200 orang. Kalau bagi seorang RM10, tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam dapat RM200 saja. Ini saja. Faham tak? Sallallahu Alaihi Wasallam 2,000 dah kat situ. Dia saya kira dia. Tuan-tuan, ambil berat lah. Ambil berat orang kat sekeliling kita. Islam ajar jangan minta-minta. Jangan duk minta-minta. Allah pelihara dia. Allah bagi dia rasa kaya. Allah akan bagi dia rasa kaya. Sebab Islam ajar macam tu. Tapi kita ni tanggungjawab kita sebagai orang mukmin ni, sama-sama orang Islam ni, buat apa? Ambil berat. Ambil tahu, ambil kisah. InsyaAllah sahabat saya Sallallahu Alaihi Wasallam, Prof Madia, Masya-Allah, Ilyas ala masalah, insya-Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Nah, Siti Zubaidah amal kena senyum pagi-pagi buka pintu rezeki. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta hutang tak apa kan Ustaz? Hamidah Hussein kata apa? Tu hak kita. Bila kita bagi hutang kat orang, tu hak kita untuk minta balik. Bila sampai waktu dia, Sallallahu Alaihi Wasallam, apalah Zaidi makna kata PM main nombor akaun Ustaz. Alhamdulillah saya okey, insya-Allah. Pergi cari tutup guru kita ke kampung Ustaz Muhammad. Nah, yang duk mengajar kita, yang ambil berat pasal depa, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penafsiran ini juga sesuai dengan hadis yang telah disepakati kesahihannya. Hadis tersebut diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang miskin itu, mari kita tengok apakah definisi miskin dan takat mana sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang dia pun sebagai had orang miskin. Hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, riwayat disebut orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling. Berkeliling ni apa? Pergi sana, pergi sini. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan? Orang miskin itu bukanlah orang yang ke sana, ke sini untuk mendapatkan sebutir atau 2 butir buah kurma, sesuap atau 2 suap, atau sepiring atau 2 piring makanan. Ingat, orang miskin ni bukan orang yang pergi sana pergi sini, pergi cari kurma sebutir 2, pergi cari minuman semangkuk 2, pergi cari makan sepinggan 2. Yang tu belum lagi nak didefinisikan sebagai orang miskin. Tapi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang disebut miskin ialah orang yang tidak mendapatkan orang kaya yang mencukupinya, orang yang keadaannya tidak diketahui sehinggalah dapat diberi sedekah, dan orang-orang yang tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Faham tak ni Ustaz Syed? Siapa orang miskin sebenarnya? Orang miskin ni ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang yang dia tak pi dekat orang kaya untuk mencukupkan keperluannya. Maksud dia apa? Dia tak pi minta-minta. Dia tak pi dupi minta-minta. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad lagi orang tak
tahu susah dia, sampai orang pi bagi sedekah dia. Bila pi bagi dah, ya Allah, baru tahu keadaan dia, subhanallah, kami ni tak tahu Ustaz. Gitu. Minta maaf lah, kami tak tahu sungguh lah. Awak yang tak minta, awak yang tak hafal. Tak apa, okey, alhamdulillah, saya okey. Ni okey apa macam ni? Nak semat? Tak apa, saya okey. Jadi subhanallah, Ustaz Semat tuan-tuan, pasal apa dia macam tu? Pasal Islam ajar ya. Islam ajar. Subhanallah, Ustaz Semat tuan-tuan. Dan siapa lagi orang miskin ni? Orang yang tak minta-minta pada siapa-siapa. Allahu Rabbi salli ala Muhammad. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Firman Allah, ta'rifuhum bisimahum. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, yakni mengenal mereka melalui penampilannya, bagi yang mampu memahami sifat-sifat mereka. Kita tahu kata dia miskin bukan pasal dia minta, tapi kita duduk tengok-tengok, kita duduk rasa-rasa tak cukup kawan ni, tak cukup ni. Concern lah. Ni patutnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengok jiran-jiran sebelah rumah. Kalau setiap orang Islam tengok jiran-jiran dia, rasa tak ada orang susah kot lah. Ada 10 orang kat satu kampung, 10 keluarga kat satu kampung tu, katalah ada satu keluarga miskin. 10 orang, 9 rumah pekat-pekat tolong satu keluarga tu. Senang tak dia? InsyaAllah. Saudara semua, keluarkan dia daripada kemiskinan. Satu bandar tuan-tuan, ada 1000 rumah, kata adalah 10 keluarga yang miskin. Pakat-pakat tolong seorang sikit. Tapi kita ni apa ni? Saya semat tuan-tuan, sifat kita ni, dia pergi jual ikan. Kan? Selfish. Selfish kan, jual ikan. Dia saya semat. Aku pun tak cukup, sibuk dengan dia. Tu kalau kita semua pekat pergi kat dia, sagi tu, macam tu. Ni saya semat. Saya ala Sayyidina Muhammad. Hamizah Husin, saya terpaksa minta bantuan mawib untuk tanggung kos harian ayah saya sakit stroke. Bukan sengaja nak minta, kami adik-beradik tak berapa nak cukup. Dah tak apa. Memang ada dekat Baitul Mal, memang ada dekat Pejabat Zakat. Kalau kita rasa kita layak untuk minta, kita minta. Yang tak pun, yang tu memang ada peruntukan dia untuk bagi. Masalah ni kita ni, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Telefon orang Ustaz, telefon orang ni Ustaz. Pergi cari orang tu Ustaz, pergi cari orang ni Ustaz. Tolong Ustaz, tolong Ustaz. Nampak ni Ustaz? Ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Allahu wa sahlan, waalaikumsalam, wan intan, Jauhirdin, Nur Azizah, waalaikumsalam, Liza, Nur Zihan. Roshita P, jadilah jiran yang berprihatin kepada jiran-jiran. Nabi SAW ajak kita sampai masak pun bagi lebih. Masak lebihkan kuah, kata Nabi SAW. Pasal apa? Untuk bagi kat jiran. Tak sempurna iman orang yang tidur dalam keadaan jiran dia. Ingat satu kisah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan seorang ulama tu dia tidur dekat, dia mimpi musim haji tu. Dia kata, sallallahu alaihi musim haji ni berapa orang tu dapat haji mabrur. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, dia pun dalam tidur dia mimpi malaikat bincang ujung kepala dia. Malaikat dia kata, ada 35,000, lebih kurang lah 35,000 orang mai haji tahun ni. Hanya seorang saja dapat haji mabrur. Seorang saja. Latifah B, insyaAllah saya akan berhenti dalam pukul 7.30. Salih alaihi Muhammad. 8.30. 7.30. Kita tahu. Kita berhenti 7.30. Kita berhenti 7.30. Salih alaihi Muhammad. Bagus Kak Latifah tanya, Ustaz nak berhenti pukul apa ni? Ada orang tanya, Ustaz mula pukul apa? Baguslah. Faham pasal kita ada
kita ada urusan kita masing-masing kan. Tak apa, insya-Allah. Untuk pun saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk sama-sama dengan saya pada pagi ini. Yang saya adalah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu sambil-sambil kita dengar ni, kita kongsi-kongsikan pada sahabat-sahabat kita yang lain supaya mereka pun dapat tumpang manfaat. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu seorang saja yang dapat haji mabrur. Dia pun, ya aku teringin nak tahu siapa orang tu. Tuan-tuan, lalu subhanallah disebutkan nama dia. Malaikat tu sebut nama orang tu. Saya tak ingat nama dia siapa. Tuan-tuan, bila dia terjaga, dia pergi cari, sungguh dia pergi cari sampai jauh daripada tempat dia. Kalau tak salah saya sampai ke kota Damsyik. Tuan-tuan, takdir cerita jumpa semua orang tu. Dia kata, Tuan, saya mimpi Tuan dapat haji mabrur. Apakah amalan Tuan sampai Tuan dapat haji mabrur, sedangkan puluhan ribu orang lain yang pergi tak dapat haji mabrur? Dia kata, haji mabrur? Saya haji pun tak pergi. Kita ambil macam mana yang dapat haji mabrur? Tapi saya memang cadang nak pergi haji, tapi saya tak boleh pergi haji. Pasal apa tak boleh pergi haji? Jujur pergi rumah dia, pergi rumah isteri dia cerita. Dia kata, suami saya ni himpun duit lama dah nak pergi haji, cukup dah duit nak pergi haji. Tiba-tiba jiran sebelah rumah tu masak sesuatu, dia bau, dapat isteri dia bau masakan jiran sebelah. Dia kata, abang tolong Zat pergi kat rumah sebelah tu, bagi tahu minta sikit, teringin nak makan. Dia pun pergi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, boleh tak nak minta sikit tu, isteri saya bau tu sedap sangat, dia nak makan sikit. Dia kata, salli ala Sayyidina Muhammad, minta maaf Tuan, bukan saya tak mau bagi, tapi makanan ni halal untuk kami tapi haram untuk Tuan. Dia macam mana pula kawan ni halal haram ni macam mana? Kalau halal halal, kalau haram haram lah. Dia kata, sebenarnya salli ala Sayyidina Muhammad, yang kami makan ialah daging bangkai binatang yang mati. Salli ala Sayyidina Muhammad, unta yang mati, kami ambil daging dia, kami makan untuk lapik perut kami, sebab kami dah hampir kebeluran. Dia punya tak tahu jiran sebelah rumah dia lapar sampai macam tu. Punya mereka tu tak pernah duk minta. Dan mungkin dia pun sendiri pun macam miss out ke apa sebagainya kan, tak perasan sebagainya. Subhanallah, dia tahu-tahu kata macam tu, dia menangis lah tuan-tuan. Dia balik rumah dia, duit yang dia himpun nak pergi haji tu, dia pergi bagi kat orang tu, nah ambil lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil. Dia bagi semua duit yang sampai dia tak mampu untuk melaksanakan haji, pasal duit yang disimpan untuk pergi haji tu dia bagi kepada orang tu. Tuan-tuan, Allah bagi dekat dia pahala haji mabrur. Tuan-tuan, ni jiran sebelah rumah kita tu macam mana? Pergi tengok tak dia? Tanya tak khabar dia. Dia tak minta tuan-tuan. Dia tak minta. Pasal apa dia tak minta? Pasal Islam ajar jangan minta. Kita ni kena ambil berat tentang saudara se-Islam kita. Tuan-tuan tengok tu, adik-beradik kita tu, ada tak rasanya abang kita ke, adik kita ke, salli ala Sayyidina Muhammad, keluarga kita ke, yang duk niaga, yang ni terkesan dengan PKP ni. Tuan-tuan, cuba pergi tanya abang. Tanya abang, salli ala Sayyidina Muhammad. Okey ke tak okey? Ada duit ke tak ada duit? Ada cukup makan ke tak cukup makan? Kita dah terlebih makan dah tuan-tuan ni. Ni salli ala Sayyidina Muhammad. Tanya, ambil berat sikit. Jadi orang Islam yang sebenar, orang Islam yang imannya kuat. Faham tak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil berat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung. Salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang dikandung ayat ini sama sebagaimana firman Allah Ta'ala, simahum fi wujuhihim, ciri-ciri mereka nampak pada wajah-wajah mereka. Ciri-ciri ni yang mereka ni memerlukan ni nampak kat muka mereka tu. Nampak lapar muka tu. Dia senyum jumpa kita tu. Macam mana lah ni? Okey kan? Dia tunjuk muka. Okey lah, alhamdulillah. Tapi kita tengok muka tu, tak okey dia muka ni. Kita boleh faham tengok pada muka dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Al-Fath ayat 29. Juga firman Allah Ta'ala, wala ta'rifannahum
fi lahnil qaul, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka daripada kiasan-kiasan perkataan mereka. Kiasan-kiasan. Dia cakap berlapik-lapik. Abdullah Allah daripada Keratung, ala wasahlan, sallallahu alaihi Muhammad. Betul itu, seruling mampu sebut ada orang dah pergi Mekah 2-3 kali dah buat haji, pergi umrah 3-4 kali dah, tapi kotlah nak sponsor sekali orang pergi. Sebab apa? Sebab dia nak pergi. Ada satu kisah saya pernah cerita tu kan. Pasal apa? Orang tu dia jumpa Tok Guru dia, saya nak pergi haji kali kedua. Tok Guru dia kata apa? Kamu nak cari redha Allah ke ataupun kamu rindu Baitullah? Dia kata saya nak cari redha Allah. Kalau cari redha Allah, ni guna duit tu, ada orang miskin tempat kamu yang perlu pada lapar, yang perlu pada makan. Ada orang susah yang perlu. So dia sebab betul kamu nak redha Allah, redha Allah. Guna duit tu sebab kamu dah buat haji dah. Tu pergi bagi orang susah, bagi tolong orang miskin. Itu cara untuk dapat redha Allah, dengan cara kamu tak payah susah-susah pergi sana. Kamu nak macam tu, tapi saya nak pergi juga. Sebenarnya dia yang nak pergi. Tidak ni. Kita pun macam tu lah. Kan? Walhamdulillah kalau pakat-pakat bagi seorang sikit. Ada tok bilai kat kampung kita tu yang duduk dalam kemiskinan yang tak mampu nak pergi buat umrah sekalipun. Nak impun 7,000 tak cukup. Kita pergi umrah dah 9 kali dah. Ambil duit bagi dekat dia, sallallahu alaihi Muhammad, dan sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian bagi kat sah kata apa? Kita terikat dengan prinsip jangan jaga tepi kain orang. Ni salah faham jaga tepi kain orang. Yang duk jaga tepi kain orang apa tu? Tu tengoklah, nikah pula lah. Contohlah kan. Tu keli tu semalam tu keli tu tengok muka muncung. Dia pun ni macam tu. Itu jaga fikir orang. Tapi mengambil kisah tentang kesusahan saudara Islam kita, tu bukan ambil jaga fikir orang. Faham ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh faham tak ni? Jadi tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad ambil barat-barat ilmu. Betapa seronoknya Tok Bilal tu, tuan-tuan boleh bayang tak? Bila kita apa? Bila kita bagi dekat dia dan dia boleh pergi umrah, Allah dia doa kat kita tak berhenti-berhenti. Dalam sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak? Boleh nampak apa Allah kata? Kamu boleh nampak dengan cara wajah mereka, boleh nampak dengan memek muka mereka, boleh nampak. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakna dengan firman ini, hadis terdapat dalam kitab Sunan disebutkan Rasulullah bersabda, takutlah kamu kepada firasat orang mukmin, kerana sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah membacakan firman-Nya, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan kami bagi orang yang memperhatikannya. Seterusnya firman Allah Taala, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Ada apa ni? Orang yang soleh ni, orang miskin yang baik ni, yang disebut sebagai orang miskin yang sebenarnya apa ni? Dia tak minta ke orang dalam keadaan mendesak. Tak ada paksa orang untuk bagi kat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya mereka tidak meminta dengan terus mendesak dan tidak membebankan orang lain yang mereka tidak memerlukannya. Kerana sesungguhnya orang yang meminta kepada orang lain padahal dia mempunyai sesuatu yang dapat mencukupinya, maka dia telah meminta dengan cara paksa ataupun mendesak. Dionilda 75, salam daripada Singapura, salam juga daripada Kampung Bukit Aping, Bagan Sama, Serdang, Kedah. Terima kasih sudi untuk join. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Imam Bukhari meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Syarih bin Abi Namir bahawa Atta bin Yasar dan Abdurrahman bin Abi Amrah Al-Ansari berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah bersabda, yang disebut orang miskin itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bukanlah orang yang diberi atau meminta sebutir 2 butir kurma, bukan pula orang yang meminta 2 suap makanan. Namun yang disebut orang miskin ialah orang yang menjaga kehormatan dirinya, yang ini daripada meminta-minta. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kalian mau, bacalah firman Allah Taala, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak minta
sallallahu alaihi Muhammad kepada orang secara mendesak. Abu Abdurrahman An-Nasa'i meriwayatkan daripada Abu Hurairah yang menceritakan Rasulullah SAW bersabda, yang disebut orang miskin bukanlah orang yang meminta ataupun meminta-minta diberi sebutir 2 kurma, akan tetapi orang miskin ialah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Sama juga macam hadis tadi. Jika mahu, bacalah firman Allah Ta'ala, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita tengok hadis bawah sekali tu. Imam Ahmad meriwayatkan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Abang Mahros Ong, apa khabar? Lama kita tak berjumpa. Salli ala Sayyidina Muhammad. Taqanu'ah. Susah nak sebut. Ustaz minta hutang macam mana? Kita sebut dah tadi, minta hutang tu hak kita kan, kita dah bagi dia pinjam, tu hak kita untuk minta balik. Saya sebut Siti Fatimah Saleh boleh, insya-Allah. Terima kasih Sudi. Baik, Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abi Dirijal daripada Amarah bin Ghaziyah daripada Ar-Rahman bin Abi Sa'ad daripada ayah yang berkata, ibuku menyuruhku bertemu Rasulullah SAW dan meminta sesuatu daripada baginda. Maka aku menemui Rasulullah dan aku duduk di sana. Kemudian Rasulullah menyambutku dan bersabda, barang siapa yang merasa cukup. Ini nasihat Nabi SAW. Nasihat Nabi SAW. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Barang siapa yang memelihara dirinya daripada minta-minta, maka Allah akan memelihara kehormatan dia. Barang siapa yang menahan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta 1 uqiyah, maka dia termasuk daripada orang yang meminta secara paksa kepada orang lain. Ingat, Nabi kata apa? Siapa yang rasa cukup, Allah akan memenuhi keperluannya. Kan? Siapa yang tahan diri dia daripada minta-minta, maka Allah akan memelihara kehormatan. Siapa yang tahan diri dia, Allah akan jaga dia. Siapa yang minta-minta sedangkan dia ada harta 1 uqiyah. 1 uqiyah tu banyak mana saya kita tengok. Maka dia ni telah memaksa orang untuk bagi kat dia. Dia bagi orang yang memaksa. Berapakah 1 uqiyah tu? Ibnu Abi Hatim daripada Abdurrahman bin Abu Sa'id, dia berkata, Abu Sa'id bercerita Rasulullah bersabda, barang siapa meminta-minta sedangkan dia memiliki harta senilai 1 uqiyah, maka dia telah meminta kepada orang lain secara paksa. 1 uqiyah ialah 40 dirham. 40 dirham. Nilai 40 dirham ni banyak mana? 1 dirham, sallallahu Sayyidina Muhammad, 1 dirham nilai dia lebih kurang seekor ayam. Seekor ayam. Seekor ayam RM20. 20 dah. Ni pun gaya tak ada pernah beli ayam Pak Gaya ni. Berapa ayam? Bera RM15 kan. Cuba kira tengok RM15. Seekor ayam RM15. Nak disebut sebagai orang yang cukup ni, dia ada 40 dirham. Lebih kurang RM60. Harta dia RM60. Lebih kurang. Kalau ada nak motor, ada duit simpan sikit, ada makan dalam PA lagi, ada total up RM600. Salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina. 1 dirham nilai lebih kurang sebaik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ahmad meriwayatkan dalam hadis yang lain daripada Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah bersabda, barang siapa yang minta-minta sedangkan dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka perbuatan meminta-minta tersebut akan datang pada hari kiamat dalam bentuk guratan-guratan atau bekas-bekas luka yang terdapat di mukanya.
Dia cukup. Dia minta kat orang lagi. Nanti di padang mahsyar dia bangkit dalam keadaan muka dia ni ada kesan-kesan torehan. Kesan bekas-bekas luka. Pasal apa? Yang tu salih ala Sayyidina Muhammad tu hasil daripada dia meminta-minta dalam keadaan dia dah ada kecukupan. Faham tak ni? Salih ala Sayyidina Muhammad. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Hafiz Abu Qasim At-Tabrani meriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin mengatakan telah sampai kepada Al-Harith seorang yang ada di Syam daripada kalangan Quraisy bahawa Abu Dhar dalam keadaan serba kekurangan. Abu Dhar sahabat Nabi SAW. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dia mengirimkan 300 dirham kepada Abu Dhar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Harith ni hantar 300 dirham kepada Abi Dhar. Sahabat-sahabat ni, kawan-kawan. Abi Dhar tu dengar kata dah miskin, tak ada duit. Dia pergi hantar duit 300 dirham. Assalamualaikum kepada Abi Dhar. Kemudian Abi Dhar berkata apa? Abdullah tidak akan pernah mendapatkan seorang yang lebih miskin selain daripada aku. Pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta-minta padahal dia memiliki 40 dirham, maka dia telah meminta kepada orang lain dengan cara memaksa. Padahal keluarga Abu Dhar memiliki 40 dirham, 40 kambing dan 2 budak, kata dia. Abu Bakar Aisyah berkata, yang dimaksudkan ini ialah 2 budak. Dia ada 40 dirham, dia ada kambing, 40 ekor kambing dan 2 orang budak, 2 orang hamba. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita aku tak layak dapat. Ada orang ni miskin lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, tuan-tuan, dalam satu riwayat yang lain hadis sahih daripada Ibnu Khuzaimah, barang siapa, Nabi SAW bersabda, barang siapa meminta-minta padahal dia memiliki 40 dirham, maka dia termasuk orang yang meminta-minta secara paksa dan ia seperti menelan pasir. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada ayat berikutnya esok hari. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, waktu ayat last kan? Mana dia? Oh, okey. Dan sambung lagi. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan ya Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Maksudnya tidak ada yang sama bagi Allah atas semuanya. Maka dari itu Allah akan memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Dan di hari kiamat nanti Allah akan menyempurnakan pahala, sedangkan orang tersebut sangat memerlukannya. Bila kita bagi, Allah yang akan bagi pahala. Nanti dekat yaumul qiyamah nanti kita sangat memerlukan pahala. Waktu tu Allah akan tolong kita daripada sedekah-sedekah yang kita bagi kepada orang miskin yang tak minta. Ini kita faham tuan-tuan sekalian, ciri-ciri orang miskin. Macam mana keadaan orang miskin? Macam mana keadaan disebut sebagai orang miskin yang sebenar-benarnya? Macam mana pula keadaan kita ni yang kena concern dan ambil berat? Salih alaihi wasallam tentang saudara-saudara Islam kita dan pahala yang Allah akan bagi kepada orang yang salih alaihi wasallam memberikan bantuan kepada orang miskin. InsyaAllah esok kita akan sambung pada ayat yang berikutnya, ayat ke-274. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih tuan-tuan, sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama dengan saya pada pagi ini. Hamidah Osman, Kamisa Ramli, Liz Liza, Iman, Salih Al-Samad, Syain, Aida Katrina, InsyaAllah Salih Al-Samad, Syamsul Alif, Fauzia Hamzah, Nurita Kamsin, InsyaAllah, dan semua sahabat-sahabat. Dan tuan-tuan yang sekalian, Salih Al-Samad, kepada sahabat-sahabat yang masih belum mendapatkan faiz susu kambing, InsyaAllah boleh dapatkan faiz susu kambing ini. Ada di komen. Boleh tolong pinkan komen tu. InsyaAllah sallallahu alaihi wasallam maklumat tentang susu kambing ni. Ada projek dana untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Kita memerlukan dana untuk pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin sebanyak 30,000 sebulan, dan kita buat jualan faiz susu kambing campuran beras perang, kurma dan ginkgo biloba. InsyaAllah